Okay, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera pada murid-murid Dua Kuning. Okay, berjumpa lagi ya dengan Cikgu E pada kelas hari ini. Okay, sebelum tu, mari kita imbas balik apa yang kita belajar pada kelas malam. Okay, semalam kita telah pun belajar menganalisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik, iaitu pada topik 2.5.5. Okey, murid-murid ingat lagi? Murid-murid masih ingat lagi? Ingat cikgu. Ingat kan yang ada garisan, rupa, bentuk. Itu yang elemen. Manakala yang prinsip tu yang keseimbangan, pengulangan, kontras, kesatuan dan sebagainya. Okey. Pada kelas hari ini kita akan belajar. Okey, cikgu akan share slide sebentar. Okey, boleh nampak slide cikgu? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, pada kelas hari ini kita akan belajar topik 2.5.6, iaitu membina model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, kita lihat apakah itu model reka bentuk sistem aquaponik. Ia merupakan satu persembahan ringkas yang menyerupai produk sebenar. Walau bagaimanapun, saiz dan bahan tidak semestinya sama dengan produk sebenar. Okey. Maksud pada penerangan pertama ini maknanya kita akan membuat satu model, iaitu satu mock-up yang ringkas mengenai reka bentuk sistem aquaponik. Dan model juga boleh dibina dengan menggunakan bahan-bahan terpakai ya, seperti surat khabar yang telah lama rendam dengan air dan dihancurkan. Contohnya kotak polistiren, kain, mancis, banting kayu, span, gam dan bahan-bahan yang lain yang sesuai. Senang cerita, kita guna bahan-bahan terpakai yang ada di rumah kita. Itulah bahan-bahan yang mudah didapati, boleh digunakan untuk menjadi mock-up, model mock-up sistem aquaponik. Baik kelas, memandangkan kita nak membina model reka bentuk sistem aquaponik yang terbaru, jadi cikgu telah pun buat satu lakaran. Okay. Stop sharing. Nampak cikgu? Cikgu rasa tak jelas tunjuk kat sini. Jelas tak? Tak cikgu. Tak mengapa. Nanti lakaran ni cikgu sebenarnya dah ambil gambar. Nanti cikgu post dekat WhatsApp group sekejap Kita lihat dekat WhatsApp group pula. Ada pun. Okey. Bentar ya, cikgu send lakaran. Okey, so kenapa cikgu akan send gambar lakaran? Kerana setiap kali masa kita belum buat apa-apa mock-up, kita kena buat apa? Kita kena buat lakaran. Okey kelas, apa tujuan untuk kita buat lakaran tu? Ada sesiapa boleh jawab? Apakah tujuan untuk kita buat lakaran? Ada sesiapa nak cuba? Okey, cikgu dah send ya lakaran gambar group. Murid-murid boleh nampak?
lakawan. Okay. Tujuan cikgu buat lakawan adalah sebagai satu rancangan ataupun idea. Macam kita buat plan, buat plan perancangan. Beginilah rupa yang akan kita hasilkan menjadikan model mockup pada reka bentuk aquaponik. Okay. Inilah antara lakawan yang telah cikgu buat ya. Kalau nampak lah ya. Rasa di sini tak jelas. Tidak mengapa. Cikgu akan tunjuk balik kat slide. Okay. Mana kelas? Ni dia. Tengah loading pula. Okay, murid-murid boleh nampak ni? Boleh cikgu. Aslah boleh nampak? Boleh nampak? Nampak. Boleh cikgu. Nampak cikgu. Okay, bagus. Inilah antara lakawan yang cikgu buat. Iaitu lakawan aquaponik sistem RAF. Iaitu cikgu gunakan botol air yang dah diguna. Boleh pakai lagi, cikgu potong jadi separuh. Atas ni cikgu buat jadi macam corong untuk bekas tanaman. Ya. Lepas tu kapas jadi gantian tanah. Ni adalah bekas ikan. Kita bela ikan gapi ya. Lepas tu ni batu sungai, air dan akar. Beginilah rupa bagi sistem RAF. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Murid? Okey, bagus. Okey, izinkan cikgu share slide balik. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, terdapat dua jenis model iaitu model separa berfungsi dan model berfungsi sepenuhnya. Okay, kita lihat contoh-contoh dia. Okay, ini adalah gambaran bagi aquaponik. Masih ingat lagi sistem RAF, Ingat sistem cikgu. NFT, sistem add and flow, sistem pasang surut. Okay, kita lihat seterusnya lagi. Ini adalah contoh-contoh bagi model separa berfungsi. Maknanya ni adalah mockup lah. Okay, kita tengok macam separa berfungsi. Nampak macam betul tapi tak boleh guna. Dia hanya untuk macam apa orang kata plan perancangan lah. Ya, sebab mockup kan. Macam contoh kita pernah tak tengok pameran rumah kan. Kita nak tengok rumah macam mana rupa bentuk. Dia akan letak kat macam satu kaca tu. Dalam kaca tu ada macam model mini rumah. Lebih kurang macam ni lah. Fungsi mini rumah dengan fungsi yang separa berfungsi ya. Iaitu kotak, cawan, straw, tanaman dan gambar ikan sebagai contohnya. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, ini adalah model fungsi sepenuhnya. Kerana apa? Kerana kita bela ikan yang sebenar. Kita tanam tumbuhan yang sebenar. Air pun kita guna air yang betul-betul. Antara bahan-bahannya adalah botol, tanaman, bekas tanaman, media tanaman, ikan dan juga tumbuhan. Ya, model fungsi sepenuhnya. Okey, last sekali kita lihat model yang menggunakan aquarium. Ya, aquaponik yang menggunakan aquarium. Iaitu kita lihat antara aquarium ya, tapak tanaman, ni tapak tanaman. Media tanaman dalam apa ni, dalam tapak ni lah media. Tanaman, tumbuhan ni. Tanaman adalah tumbuhan dan ikan. Nampak tu ikan dan ikan. Okey, cikgu nak tanya, apakah maksud media tanaman? Media tanaman ingat lagi? Kan kita tak guna tanah. Jadi kita tak boleh guna tanah. Apakah bahan-bahan yang boleh menggantikan tanah? Ada siapa boleh jawab? Gantian tanah seperti batu kerikil dan
hydroton. Ingat lagi Asra, Khairina, Farish? Ingat lagi? Ingat cikgu. Kenapa tak jawab kalau ingat lagi? Tidak mengapa. Okay, memandangkan slide kita pun cikgu dah tunjuk habis. Sekarang tibalah masa untuk cikgu membuat demo, iaitu amali. Contoh-contoh macam mana kita nak hasilkan produk model sistem aquaponik. Tapi cikgu gunakan sistem RAF kerana kita kan PDPR. Jadi sistem yang paling memudahkan kita adalah sistem RAF lah. Kalau murid nak buat sistem NFT, sistem app and flow pun cikgu lagi galakkan. Tak ada semua antara kamu lah, ya, antara pilihan kamu. Ya, tapi cikgu menggalakkan sistem RAF. Sebab sistem RAF bahan dia mudah didapati lah. Okey. Izinkan cikgu untuk tutup sekejap kamera dan suara sebab nanti kita akan jumpa di tempat yang berbeza. Okey, sebentar ya. Ya Syamira, selamat datang. Terima kasih kerana join Google Meet ya. Kita hari ni belajar ni membina model sistem aquaponik ya. Okey, ada nampak cikgu tak? Nampak cikgu. Boleh nampak muka saya? Boleh cikgu. Okey, bagus. Sekarang kita akan buat amali. Ya, kita akan buat amali iaitu cara-cara untuk membina model sistem aquaponik lah. Jadi kita kalau cikgu buat sistem RAF dulu. Okey, antara bahan-bahan yang perlu guna untuk sistem RAF, okey, botol air, gunting, pisau untuk tujuan potong botol air. Okey. Tumbuhan, cikgu guna tumbuhan plastik lah, ya, palsu punya. Okey, tisu. Tisu ni kalau tak tisu boleh guna kapas, ya. Tujuan dia untuk menggantikan tanah, gantian tanah. Okey, batu sungai, ya, batu-batu. Boleh dijadikan hiasan untuk kolam ikan ataupun boleh jadikan ni tanam pokok juga. Agak-agak ni apa ni? Agak-agak ni apa ni? Ada siapa boleh teka? Ini adalah batu oksigen untuk ikan. Okey? Tujuan dia adalah untuk membekalkan oksigen yang cukup kepada ikan yang kita nak bela. Okey? Jangan lupa ya, air, jangan lupa. Sebab nak beli ikan kan? Sekejap. Ada satu benda cikgu nak tunjuk. Macam mana nak terbalikkan ni? Ni dia. Ni apa ni? Murid nampak tak ni apa ni? Akuarium cikgu. Aquarium. Dalam aquarium ada apa? Kan cikgu. Aquaponik perlukan ikan dan ni oksigen lah. Kalau nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Ini adalah ikan. Ikan apa ni? Ikan puyuh. Ikan betuk.
Sebab ikan betuk pun kita boleh buat sambal ikan kan, sebagai contoh ni lah. Ni salah satu contoh ikan, ya. Okey, kembali ke muka cikgu pula. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkanlah cara-cara membuat sistem WAF, ya. Model mockup sistem WAF. Aduh. Okey. Okey, mula-mula murid kalau dah dapat botol kan, dapat botol macam ni, ambil pisau. Bila sebut pisau dan gunting, tolong jaga keselamatannya. Tolong jaga keselamatan. Kenapa? Kerana kalau kita leka, kita gunting sambil leka, kita tergunting tangan, cedera. Jadi tolong hati-hati. Mula-mula kita gunting. Kita kerat separuh macam ni. Okey? Cikgu buat macam ni kerana apa? Kerana ini ialah dijadikan sebagai bekas tanaman. Yang ini pula jadi tempat tangki ikan dan tempat letak sumber air, ya. Tapi pada bahagian bawah ni, di atas dia ni, cikgu tebuk lubang. Kenapa cikgu tebuk lubang? Kerana ikan memerlukan oksigen. Kalau tak ada lubang, kita tutupkan ni, ikan tu tak ada oksigen. Jadi kita kena buatkan lubang. Okey? Lepas tu, apa yang perlu kita buat? Perkara pertama, okey, kita ni lah kita start mula tanam pokok dulu. Okay, pokok. Okey, kita letak ni tisu kan. Tisu ni sebab rumah cikgu tak ada kapas, cikgu gantikan tisu lah. Tisu jadikan kapas. Sebab akar dia memerlukan gantian tanah seperti kapas, ya, hidroton, batu dan batu kerikil kan. Kalau dah belajar. Okey. Okey, dah siap dah. Okey, sini lah rupa dia, ya. Okey, rupa dia, mak. Senang saja. Lepas tu dekat bekas air ni, nak letak batu pun boleh, tak nak letak batu pun boleh. Cikgu letak batu lah untuk kecantikan. Okay, kita tuangkan dia. Okay, lepas dah tuangkan dia, kita buat apa? Kalau ada ikan gapi kan, ikan yang boleh makan, ikan peliharaan ke, ikan boleh makan ni, kita bela, kita letak lah kat dalam bekas ni. Okay, cikgu tuang air. Cikgu tak letak kat sini tau. Cikgu tuang kat bawah sekejap. Okey. Okey, tu cikgu dah tuang air. Okay, anggaplah dalam ni ada ikan, Kita bayangkan ada ikan kat dalam ni. Okey, nak letak tumbuhan pun boleh kat dalam ni. Kenapa? Tumbuhan pun membekalkan oksigen kepada ikan, ya. Boleh nampak? Ni nampak ni. Cikgu letakkan tumbuhan. Tapi janganlah pokok cili semua letak dalam air, tak hidup. Dia kena pokok yang hidup dalam air tu, ya. Lepas tu, akhir sekali, kita ambil ni bekas ni, kita letak. Agak-agak dia dapat serap air tak? Baik. Beginilah dia rupa bagi sistem WAF. Begini saja. Okey. Ini adalah salah satu contoh bagi model sistem WAF. Ada lagi satu cara sebenarnya. Murid sediakan bekas. Okey, kita tuang air kan, kita letak ikan dalam bekas ni. Murid boleh sediakan ni. Ini panggil polystyrene. Bekas polystyrene, ya, plastik polystyrene. Siapa rumah yang ada akuarium, dia akan gunakan plastik ni untuk sebagai peletak akuarium tu. Tujuannya adalah tidak bagi akuarium tu beban, berat dan pecah. Dia tahan lah. Dan apabila sebabkan dia ringan, jadi bila kita letak atas air, dia akan terapung. Okey, senang juga cara dia. Hanya perlukan bekas. Dalam tu belalah ikan gapi ke, ikan laga ke, ikan keli ke, ikan talapia, ikan apa-apa yang kamu suka, belalah.
Lepas tu ambil bekas polistiren ni, tebuk lubang. Dah tebuk lubang kan. Kita masukkan lah kapas, kita sumbatkan dia. Itu tumbuhan kita sumbatkan dia ke dalam lubang macam ni. Kita tanam. Kita letak terapungkan atas air. Terjadilah sistem raft aquaponik. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh go. Boleh Ada go. apa-apa soalan tak? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Boleh semua? Boleh. Okey, Asla kata boleh, Farish kata boleh. Syamira? Oh, Syamira. Okey, kalau macam tu rasanya semua boleh lah ya. Apa yang bila tu? Apa maksud bila tu, Syamira? Kita okey, bagus. Oh, dia typo. Okey, bagus. Syamira kata boleh, mana maksudnya semua boleh lah. Okey? Senang saja. Murid-murid dua kuning hanya perlu buat lakaran terdahulu. Lepas dah buat lakaran, manakala murid-murid pun boleh lah guna bahan-bahan yang seperti cikgu tunjukkan ya. Cikgu ulang sekali lagi ya. Ni tumbuhan ya. Gantian tanah, kapas ke, tisu ke, ya, air, bekas ya, botol air ni, bekas-bekas ni pun boleh ya, apa-apa bekas pun boleh lah ya, bekas. Lepas tu polistiren ya. Kalau nak letak oksigen ya, nak bekalkan oksigen kat ikan pun tak ada masalah. Nak letakkan tumbuhan dalam air bagi ikan pun tak ada masalah. Itu untuk membekalkan oksigen kepada ikan ya. Beginilah rupa dia. Ini adalah antara salah satu contoh yang cikgu buat lah. Tapi kalau murid nak ubah jadi murid punya apa orang kata idea kreativiti kan, inovasi kreativiti kan, kreatif, boleh, tak ada masalah. Dialu-alukan ya. Tapi dengan syarat lepas dah lakar kena buat ujian macam ni. Kenapa nak buat ujian? Kita nak lihat sama ada hasil kita design tu, lakar tu, adakah berjaya ataupun sebaliknya. Jika katalah kita buat tiba-tiba ada masalah, kita kena membuat analisis lah. Kenapa saya punya, apa masalah saya punya ni model aquaponik? Kenapa saya tak boleh buat? Kenapa dia lain, dia air tak dapat apa? Yang penting kan air dalam tangkikan kena sampai ke tumbuhan. Sebab ikan hasilkan amonia dan urea ya. Amonia dan urea. Manakala kandungan air, kandungan amonia dan urea iaitu kencing lah, ikan punya kencing dan berak dia akan dibekalkan kepada ikan ya. Bila bekalkan kepada ikan nak bekalkan kepada tanaman. Tanaman dia akan serap lah amonia, urea dan air sebagai tenaga ya, tenaga dan sebagai baja. Apabila baja, maka tumbuhan ni pun dapat tumbuh dengan lebih segar, lebih cantik ya. Dan ikan pun dapat hidup dengan lebih sihat kerana air pun dah jernih ya. Bagi fungsi ni media tanaman ni, media tanah lah, seperti kapas, hidroton, batu sungai, batu kerikil ya. Fungsi dia adalah untuk menapiskan ataupun menahan kotoran-kotoran yang ada dalam tangki ikan. Kan dah sedut kat ini tumbuhan, manakala segala kotoran akan disekat oleh hidroton, batu sungai, batu kerikil. Itulah fungsi bagi sistem raft, iaitu sistem yang terapung. Ini yang ada letak gantian tanah ya. Ada letak gantian tanah. Kalau yang lagi satu yang cikgu cakap, yang kita guna bekas ni, kita gunakan ni apa nama ni, polistiren ya. Yang ini pun ada guna, dia sepenuhnya gunakan air saja, air sepenuhnya. Jadi dia hanya serapkan air dan amonia, urea dalam tangki ikan, air yang dalam tangki ikan. Okey. Dia ada kebaikan dia. Kebaikan dia jimat kos lah. Hanya perlukan bekas untuk berikan
Ni untuk tahan tumbuhan. Tahan tumbuhan macam ni. Dah. Kita letak air atas air dah siap. Tapi kelemahan dia, ikan akan gigit ni kalau akar. Nampak ni? Pokok kan ada akar-akar ni. Akar-akar. Nampak ni? Nampak ni akar-akar. Ikan gigit. Lama-lama akar dah tak ada. Habis. Dia gigit sampai hancur. Bila pokok dah tak ada akar, macam mana dia nak hidup? Betul tak murid-murid? Dia dah tak ada akar, dia tak boleh hidup. Dia perlukan akar untuk serapkan air, amonia dan urea daripada ikan hasilkan tu. Ya? Jadi, itulah antara kebaikan dan kelemahan bagi sistem larva. Okey? Manakala, untuk mengatasi kelemahan dalam sistem larva, sebab tu kita buat inovasi. Bila kita buat inovasi, maka jadilah begini. Bila kita buat jadi begini, maknanya akar dia akan pergi ke media tanah ni, gantian tanah seperti batu hidroton, kerikil ya, selesai sungai. Sebagai contoh ni, jatuh pula pun ni. Licin. Bila akar pergi kat gantian tanah kan, seperti batu sungai ni, maka ikan tak dapatlah gigit akar dia. Bila ikan tak dapat gigit akar pokok ni, maknanya pokok ni, tumbuhan ni dapatlah tumbuh dengan lebih cantik, lebih sihat, ya, sihat walafiat. Okay? Jangan lupa kita dah tanam pokok, kita dah berikan pokok sumber yang cukup, iaitu udara. Okay, ada matahari ni, matahari. Lepas tu air dan baja. Baja tu datang daripada sisa buangan ikan, amonia dan urea. Okay, ikan pun kita jangan lupa, ikan ialah haiwan. Apabila kita sebut haiwan, hidupan, ia memerlukan minuman dan makanan. Jangan lupa untuk bagi ikan makan. Kalau tengok ikan apa yang kamu bela. Kalau kamu beli ikan kecil-kecil, cikgu rasa satu hari sekali pun dah cukup. Dengan dedak ikan tu tau. Dedak ikan adalah sepaket baru RM1 je dedak ikan tu kan, makan ikan kan. Yang boleh terapung ke suka hati lah. Nak terapung ke, nak bagi yang baik ke. Semua atas inisiatif murid lah. Yeah? Ikan memerlukan makannya. Tapi kalau ikan yang macam saiz besar, kalau beli kat akuarium besar tu, bagilah satu hari 2 kali makan. Sebab ikan yang saiz besar, dia kuat makan kan. Apabila dia berenang-berenang tu, dia telah exercise dalam bersukan dalam akuarium tu, maka dia punya tenaga pun telah dia guna. Jadi kita kena bekalkan tenaga dengan memberikan makanan. Begitu juga dengan manusia. Sebagai manusia, bila kita tak kita tak makan, kita tak minum, agak-agak kita boleh tahan tak? Murid-murid. Katalah kita tak makan, tak minum, boleh ke kita? Ya, salah. Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Kita pun akan pengsan. Macam tu juga dengan ikan. Ikan tak apalah, dia duduk dalam air. Mungkin dia lapar, dia minum air. Tapi kalau lama-lama, dia pun akan lemah macam kita. Bila lemah, dia sakit. Bila sakit, lama-lama dia meninggal. Bila dia dah meninggal, habislah. Kita telah pun rugi. Sebab tujuan kita buat aquaponik adalah untuk mendapatkan dua hasil. Hasil daripada tanaman dan hasil daripada ikan. Kalau kita belajar aquaponik ikan tu kita buat apa? Ayam pun sampuk nak belajar mak. Kita ikan tujuannya ada dua. Kalau ikan peliharaan, kita boleh komersial kan, kita boleh jual kan. Bila dah cantik kita jual kan. Kalau untuk ikan yang boleh makan, kita makan lah. Kita buat ikan goreng kunyit ke apa kan. Sebagai contoh ni, sambal ikan ke kan. Manakala tumbuhan ni, sayur ni, kalau kita tanam pokok cili, keluar hasil cili kan, kita boleh nak potong cili kicap. Ataupun kita kalau tanam mai, kita petik-petik kita jual ke, bagi jiran ke, sebagai contohnya. Itu adalah fungsi utama bagi tujuan kita menggunakan kaedah aquaponik. Okey, jam pun telah menunjukkan 10.30, 10.30 pagi. Jadi setakat ni murid-murid ada apa-apa soalan? Ada ke tak ada?
Okey, kalau murid-murid tak ada soalan, jadi ini adalah tugasan bagi kamu semua ya. Okey, murid-murid diminta untuk buat lakaran yang sistem baharu. Maknanya sebagai contoh cikgu gunakan sistem ni dalam buku teks tak ada kan. Jadi murid-murid boleh gunalah kaedah ini. Jadi lakarkan terdahulu. Cikgu dah bagi contoh dekat group kelas 2 kuning tu. Boleh lakar dulu. Lepas lakar, manakala sediakan bahan-bahan seperti ini, buatlah. Apabila dah buat, dah uji dia berjaya, ambil gambar macam ni. Ambil gambar apa ni, mockup ya, model mockup komponen ni. Dan ambil gambar lakaran tu yang dah murid-murid lakarkan. Send bagi cikgu untuk cikgu buat temakan. Boleh dua kuning? Boleh. Okay, Asla kata boleh, Nur Khairina kata boleh. Cikgu rasa dua Boleh. kuning boleh lah. Kan? Farish pun boleh kan? Senang saja. Kan? Senang, amat mudah dan senang. Jadi kalau buat kaedah cikgu ni lah. Ya? Kalau murid-murid dekat rumah nak buat lain daripada lain, lagi cikgu suka kan? Boleh bertukar-tukar cadangan pendapat. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Kali terakhir. Tak ada. Betul tak ada? Ya cikgu nak kembali ke bilik sebab sini panas lah. Ya sebentar ya. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Betul-betul tak ada? Betul. Okey, bagus. Kalau tak ada, maksudnya kelas kita sampai di sini sajalah. Ya? Okey. Ya, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih ya kerana join kelas cikgu pada hari ini. Best tak? Okey, cikgu. Best cikgu. tak? Best. tak? Kan? Cikgu tunjukkan cara-cara buat aquaponik. Kan? Harap-harap murid-murid pun suka. Dan murid-murid balik lepas ni murid-murid boleh mula buat lah. Ya? Model mockup tu. Ya? Okey? Okey. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih semua. Bye-bye. Cikgu, bye. Bye. Cikgu. Okay.